Senator angkat sumpah ahli Dewan Negara yang baharu. Salam sejahtera, anda bersama saya Muhammad Cinasami, berita Parlimen 14. Dewan Negara merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarhamah Tun Rahha Muhammad Noor yang meninggal dunia Jumaat lepas. Ucapan takziah dibuat menerusi Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim mewakili para senator. Sesungguhnya banyak yang boleh dikisahkan melalui kepribadian Allahyarhamah Tun Rahha, seorang wanita dan Sri Kandi yang menjadi contoh kepada rakyat dan kita para senator. Semasa hayatnya, Allahyarhamah Tun Rahha merupakan sendi kepada Allahyarham Tun Abdul Razak sehingga membolehkan Perdana Menteri kedua negara itu berkhidmat dengan cemerlang dan menjadi Perdana Menteri yang amat disegani pada zamannya. Tan Sri Dr. Rais pada akhir ucapan meminta ahli parlimen berdiri sebagai tanda penghormatan, seterusnya membacakan Al-Fatihah dan bertafakur. Balu Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak meninggal dunia Jumaat lepas di Hospital Prince Court Ibu Negara. Jenazah Allahyarhamah Tun Rahha dikebumikan sehari kemudian di Makam Pahlawan Masjid Negara. Dua lagi senator mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara yang baharu. Upacara berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim sebelum sesi pertanyaan jawab lisan. Kedua-duanya masing-masing adalah penasihat undang-undang Pusat Perkhidmatan Barisan Nasional Negeri Melaka, Datuk Wira Koh Nai Wong merupakan lantikan Dun Melaka, dan Jaziri Alkaf Abdillah Sofian pula dilantik Yang di-Pertua Agong merupakan Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu Sarawak. Tan Sri Dr. Rais dalam ucapannya berharap kedua-dua senator ini dapat melaksanakan tanggungjawab memperjuangkan kebajikan rakyat dengan berwibawa dan intelektual. Pengalaman latar profesionalisme dan kepakaran yang berhormat berdua diharap dapat digemblengkan sepenuhnya dengan cerminannya bukan sahaja perlu diterjemahkan dalam sesi persidangan ini, tetapi harus meliputi semua aspek agar sesuai dengan kedudukan Dewan Negara selaku badan legislatif tertinggi. Kementerian Kesihatan mengutamakan pegawai perubatan dan pergigian kontrak dalam kalangan anak Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan untuk lantikan tetap bagi berkhidmat di negeri asal masing-masing. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, berdasarkan rekod seramai 170 pegawai perubatan lantikan kontrak yang merupakan anak kelahiran Sarawak. Datuk Seri Dr. Adham berkata, jumlah yang dinyatakan itu juga telah layak dipertimbangkan untuk lantikan tetap bagi kohort 2016 dan 2017. Daripada itu, 108 orang anak Sarawak dapat lantikan tetap. Untuk pergigian, seramai 85 anak kelahiran Sarawak, 50 orang daripada anak kelahiran Sarawak telah pun dilantik sebagai pegawai pergigian tetap. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Adham berkata, pegawai perubatan dan pergigian yang dilantik secara kontrak bagi tujuan menjalani latihan siswazah atau khidmat wajib di KKM boleh dipertimbangkan untuk lantikan tetap. Beliau berkata, bagaimanapun perkara itu tertakluk kepada syarat pelantikan tetap serta kekosongan jawatan. Penilaian bagi tujuan pelantikan tetap dibuat sepanjang tempoh latihan siswazah bagi pegawai perubatan atau khidmat wajib bagi pegawai pergigian. Pegawai dinilai oleh penyelia dan pakar yang membimbing pegawai dalam tempoh latihan siswazah dan khidmat wajib. Semua pencapaian semasa latihan siswazah dan khidmat wajib pegawai akan dikumpul dan disaring oleh program
dan kemudiannya dinilai oleh jawatankuasa pemilihan lantikan tetap di peringkat Ibu Pejabat KKM. Ini bagi memastikan proses penilaian dan pemilihan dilaksanakan dengan telus dan adil. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Senator Robert Lau Hui Yu berhubung panel pemilihan dan kriteria bagi menawarkan jawatan tetap kepada pegawai perubatan dan pergigian yang berasal dari Sarawak dan berkhidmat di negeri itu. Kerajaan diminta mengatasi beberapa masalah gangguan bekalan air di Labuan yang berlautan sejak sekian lama. Masalah yang berlautan sejak sekian lama menjejaskan aktiviti harian lebih 80% penduduk serta kegiatan ekonomi di wilayah itu. Senator Datuk Bashir Alias berkata, masalah berlaku hampir sepanjang tahun dan antara puncanya ialah kejadian paip pecah. Kegagalan mengatasi isu bekalan air ini akan menjejaskan keinginan pelabur untuk beroperasi di wilayah Persekutuan Labuan. Saya berharap kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA akan dapat meluluskan peruntukan yang secukupnya bagi tahun 2021 bagi mengatasi masalah sistem pembekalan air di wilayah Persekutuan Labuan. Pada masa sama, beliau turut meminta kerajaan menyediakan peruntukan besar kepada Jabatan Pengairan dan Saliran Labuan bagi mengatasi masalah banjir kilat di wilayah itu. Katanya, masalah banjir kilat sering berlaku di 8 kawasan yang sama, khususnya selepas hujan lebat berterusan selama sejam dan keadaan menjadi bertambah buruk apabila bertembung dengan fenomena air pasang besar. Saya amat bersimpati dengan mangsa banjir kilat. Bukan sahaja mereka kerugian harta benda setiap kali banjir, malahan turut menimbulkan keresahan di kalangan penduduk bila mana yang hujannya akan turun mengibatkan longkang yang akan melimpah dan banjir yang berbau busuk akan masuk ke rumah di kawasan-kawasan yang terlibat. Isu syarikat telekomunikasi tidak berminat menyediakan perkhidmatan mereka di kawasan luar bandar perlu penyelesaian. Syarikat tersebut menghadkan hak masyarakat luar bandar untuk menikmati perkhidmatan komunikasi dan jalur lebar lebih walaupun sebanyak 7.4 bilion ringgit pada tahun 2021 dan 2022 untuk memperluaskan perkhidmatan itu. Senator Susan Chimirai Ending berkata, walaupun wujud menara telekomunikasi di kawasan luar bandar di Sarawak, namun tiada syarikat berminat memberi perkhidmatan. Mereka tidak berminat ke luar bandar kerana jumlah penduduk yang sedikit dan tidak menguntungkan. Jadi bagaimanakah kerajaan akan mengatasi masalah ini? Sebab masalah ini akan berpanjangan kalau nak tunggu cukup bilangan penduduk lama lagi jawabnya. Beliau berharap kerajaan mencari jalan untuk mengatasi masalah itu dengan segera. Kerajaan khususnya Kementerian Pelancongan disaran merangka pelan komprehensif bagi memperkasa pelancongan domestik khususnya di Tasik Kenyir. Senator Datuk Razali Idris berkata, ia berikutan sektor tersebut khususnya pelancongan domestik antara terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Datuk Razali meminta kerajaan mengagihkan sebahagian daripada 50 juta ringgit untuk kerja penyelenggaraan dan baik pulih kemudahan pelancongan seluruh negara diagihkan kepada pengurusan pelancongan domestik di Tasik Kenyir. Beliau berkata peruntukan 100 juta ringgit untuk program peningkatan kemahiran dan latihan kepada semua pihak berkuasa pembangunan wilayah timur itu juga perlu dimanfaatkan segera. Perlu diterjemahkan segera. Saya cadang supaya kementerian dapat agihkan sebahagian bajet untuk mempromosikan musim tengkujuh dengan pelbagai aktiviti ekstrim supaya tiada lagi persepsi gerun ke pantai timur ketika monsun. Di pantai timur ni, Datuk Sian betul, negeri dia sangat cantik, budaya menarik dan orangnya baik-baik. Penggerak komuniti negara dan penggerak komuniti tempatan adalah dua entiti berbeza. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, penggerak komuniti negara tidak ditubuhkan oleh kementerian dan mempunyai peruntukan sendiri.
Datuk Ismail berkata, penggerak komuniti tempatan pula ditubuhkan oleh KPKT untuk merakyatkan dasar kementerian. Komuniti negara, maknanya penggerak komuniti tempatan ini, PEKT ini adalah di bawah kita. Dan kita memberikan sokongan menguatkan dasar komuniti negara. Kena faham. Sebab itulah di penggerak komuniti tempatan ada peruntukan seperti mana yang Mak sebutkan tadi. Jadi saya ingat tidak ada kekeliruan. Cuma mungkin dari segi terminologi. Sebab itu bagi saya, bagi kita kementerian, sekarang ini pun bukan saja penggerak komuniti negara yang berada dengan kita sebagai pemangkin kepada penggerakan untuk komuniti ini, tapi kita juga bersedia untuk menerima NGO-NGO yang lain yang boleh membawa pembangunan dan menggerakkan komuniti di semua tempat bagi membangunkan mereka dan juga bagi membangunkan negara keseluruhan ini. Mengulas lanjut, penggerak komuniti negara juga adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO berdaftar dengan pendaftar pertubuhan dan bergerak mengikut undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Senator Raj Muni Sabu. Dewan Negara tidak harus dijadikan kelas kedua penting dalam membahaskan Belanjawan 2021. Senator Muhammad Ismaidi Muhammad Yusof menegaskan ia merujuk kepada atur cara mesyuarat perbahasan belanjawan dan bagaimana Dewan Negara diadili. Apa yang kita bahaskan selama ini hanya seminggu lebih sikit, Dewan Rakyat 2 minggu lebih. Dewan Negara ini diwujudkan, seingat saya di bawah Perenggan 64, ayat digunakan. Dewan ini perlu menjadi dewan yang berpengaruh, dewan untuk kita berbahas as intellectual forum, dan ayat yang digunakan is not secondary importance. Tetapi apabila saya melihat atau cara dan sebagainya dewan ini diadili, sebab seolah-olah kita adalah secondary importance. Beliau berkata peranan ahli Dewan Negara juga penting dalam membahas rang Undang-Undang Perbekalan 2021 untuk kebaikan dan tidak memudaratkan negara. Ia juga bagi memastikan dasar dan langkah kerajaan tidak menjejaskan penarafan antarabangsa terhadap negara. Fitch menemplak kita sehingga rating kita jatuh Datuk Seri daripada bagus kepada teruk. 3. Antaranya ialah keyakinan. Kedua ialah hutang. Saya bertanya kepada menteri baru-baru ini, menteri menjawab dalam dewan ini. Hutang negara ini dikawal oleh perlembagaan. Tidak boleh melebihi 60% daripada KDNK. Sekarang hutang kita ialah 818.2 seperti yang dilaporkan oleh menteri sehingga November. Dan telah mencecah 56.8% hutang tersebut. Bayangkan apabila pakej ini dilaksanakan dengan secara keseluruhan, saya khawatir hutang Malaysia akan mencecah melangkaui hak statutory yang telah dibenarkan. Dan kalau itu berlaku, bahawa perkara tersebut tidak mempunyai asas keperlembagaan dan asas undang-undang, dan perkara tersebut Menteri Kewangan perlu datang ke Dewan Yang Mulia ini dan meminta kebenaran. Kalau tidak, benda itu adalah perkara yang dengan izin unconstitutional. Ingat, kalau nak masuk ke mana-mana premis, cek suhu, cek in MySejahtera dan pakai hand sanitizer dulu. Jaga jarak kita 1 meter dengan orang lain. Ingat, kita jadi pemutus, bukan pencetus. Kita jaga kita. Ingat, nak pergi mana-mana, pakai pelitup muka dan hidung. Jangan lupa, ingat tu. Sekarang dah tahu kan SOP nombor baru macam mana? Kalau nak naik lift, tekan butang menggunakan siku dan juga tisu. Duduk menghadap dinding dengan jarak yang betul. Ingat? Ingat ya, kalau kita ikut SOP, semuanya pasti mudah. Betul tak, geng? Betul! Kita jaga kita mesti menang!
Baik, bertemu kembali. Pemulihan ekonomi negara dapat diukur melalui 4 indikator utama ketika ini, iaitu sektor peruncitan, penginapan hotel, harga minyak sawit mentah dan harga getah SMR 20. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Arthur Joseph Kurut memaklumkan kesemua indikator itu menjadi penanda aras pemulihan ekonomi negara bagi tahun depan dengan sasaran keluaran dalam negara kasar KDNK antara 6.5% dan 7.5%. Hotel di seluruh negara meningkat kepada 24.3% selepas PKPB ditamatkan dan aktiviti merentas negeri mula dibenarkan. Ketiga, harga minyak sawit mentah telah kembali mencecah paras melebihi ringgit Malaysia 3,000 per tan pada bulan November ini, iaitu ringgit Malaysia 3,422 ringgit per tan. Keempat, harga getah SMR 20 meningkat ke paras tertinggi kepada ringgit Malaysia 6.33 sen sekilogram pada bulan November. Semua indikator ini mula menunjukkan bahawa ekonomi kita sedang dalam proses baik pulih. Khususnya dalam peningkatan harga komoditi juga akan meningkatkan pendapatan boleh guna pekebun dan rakyat. Jawapan merujuk persoalan Senator Datuk Teo Kok Chee yang ingin mengetahui keadaan semasa, cabaran yang sedang dihadapi oleh negara dan apakah langkah yang dirangka dalam pemulihan ekonomi dari kesan pandemik COVID-19. Dan Dewan dimaklumkan bahawa kesan negatif pandemik COVID-19 ke atas pertumbuhan ekonomi negara sepanjang tahun ini adalah bersifat sementara dan dijangka pulih tahun depan. Sesi soal lisan turut diberi maklum mengenai syarikat swasta yang telah diberi pengecualian cukai untuk mendepani impak penularan COVID-19. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Abdul Rahim Bakri memaklumkan syarikat yang mengalami pengurangan pendapatan akan dikenakan cukai lebih rendah. Manakala syarikat yang mengalami kerugian, rekod tersebut boleh dibawa ke hadapan untuk ditolak ke atas keuntungan masa hadapan. Secara keseluruhannya, sebanyak 36 langkah cukai yang telah diberi di bawah pakej rangsangan tersebut bagi membantu industri, perniagaan dan individu, termasuk untuk yang pertama membantu aliran tunai, yang kedua merancangkan pelaburan dalam negara, yang ketiga menarik pelaburan asing, dan yang keempat menyokong kepada adaptasi norma baru. Penjelasan ini menjawab pertanyaan Senator Datuk T. Mohan. 1.85 bilion ringgit dana kewangan telah disalurkan kepada hampir 200,000 usahawan wanita seluruh negara sepanjang tahun 2014 hingga tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, dana berkenaan disalur menerusi pelbagai program bantuan pembiayaan melalui agensi di bawah kementerian. Berdasarkan bancian ekonomi 2016, jumlah usahawan PKS berdaftar di Malaysia adalah sebanyak 907,065 dan daripada jumlah tersebut 186,855 ataupun 20.6% adalah PKS milikan wanita. Bank Rakyat telah meluluskan pembiayaan kepada 14,397 usahawan wanita dengan jumlah terkumpul kelulusan sebanyak 225.22 juta daripada tahun 2014 hingga 2020. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi turut memaklumkan Tekun juga telah menyalurkan 1.62 bilion ringgit kepada lebih 150,000 usahawan wanita di seluruh negara. Pertanyaan mengenai jawapan menteri ini telah dikemukakan Senator Vedamurti Pondusamy.
Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah melaksanakan pelbagai inisiatif dalam usaha menggalakkan usahawan mikro serta perusahaan kecil dan sederhana PKS menggunakan teknologi digital khususnya aplikasi e-dagang dalam perniagaan. Antara inisiatif yang dilaksanakan adalah program e-usahawan iaitu pembelajaran secara luar dan dalam talian dengan menyediakan pengetahuan serta ilmu keuangan digital kepada usahawan untuk menjana pendapatan, pemasaran produk serta meningkatkan penjualan. Perkhidmatan e-dagang setempat pedas turut dilaksanakan bagi membantu usahawan luar bandar mendigitalkan perniagaan masing-masing termasuk memberi hikmat nasihat serta bantuan sokongan kepada usahawan. Bagaimanapun jelasnya faktor keselamatan cyber masih menjadi keutamaan bagi mengelak unsur-unsur penipuan dalam kalangan usahawan mahupun pengguna. Dari segi pendidikan dan juga kesedaran kepada PKS dan juga usahawan mikro untuk mereka memahami selok-belok apabila berdagang secara dalam talian, kemungkinan untuk ditipu dan sebagainya. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, ialah dari kerangka yang lebih besar, ini soal keselamatan cyber secara keseluruhannya. Kita sudah mempunyai apa yang dipanggil sebagai Pelan Tindakan Keselamatan Cyber Negara yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 12 hari bulan Oktober yang lepas, dan ada sebuah jawatan kuasa khusus tentang keselamatan cyber yang dipenerusikan oleh Menteri Pertahanan. Pertanyaan dikemukakan Senator Ismail Yusof. Datuk Saifuddin turut memaklumkan aspek keselamatan data rakyat menjadi fokus utama kerajaan dalam pembangunan kerangka kerja identiti digital nasional. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM jelasnya akan sentiasa memastikan tahap kepercayaan tinggi dalam kalangan rakyat terhadap teknologi yang diperkenalkan sebelum beralih menerima transformasi digital. Identiti seseorang individu berdasarkan ciri-ciri biometrik dan maklumat demografik bagi memastikan urusan perkhidmatan terutamanya dalam talian dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, selamat, terlindung dan terjamin, dan ini sebagai tambahan kepada MyCard yang dilaksanakan secara fizikal. Selain itu, ia juga berpotensi mengelakkan berlakunya jenayah pemalsuan dan penipuan identiti secara dalam talian. Penjelasan ini menjawab persoalan Senator Alan Ling Siu Kiong. Kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM juga telah melaksanakan kajian serta rundingan awam bagi membangunkan rangka kerja identiti digital nasional mulai 21 November 2019 hingga 31 Ogos lepas. Kerajaan juga telah bersetuju mewujudkan struktur tadbir urus bagi menyelaras pelaksanaan dan promosi identiti digital nasional ini secara strategik dan bakal diterajui Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN. 2.699 juta sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilaksanakan melibatkan guru dan pelajar sekolah rendah dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan di seluruh negara sepanjang tempoh 17 hingga 30 November lepas. Daripada angka itu, kata Timbalan Menteri Pendidikan 1 Muslimin Yahya, 64% merupakan PDPR secara dalam talian, 17% luar talian, manakala 19% gabungan kedua-dua kaedah berkenaan. Pelaksanaan PDP secara dalam talian dapat membantu meningkatkan kemahiran dan kecekapan murid dalam penggunaan ICT. Pembelajaran secara dalam talian juga membolehkan murid meneroka pelbagai kaedah dan pendekatan untuk mendapatkan maklumat dan mengaplikasikan teori yang dipelajari. Penjelasan menjawab persoalan Senator Zaidi Suhaili. Timbalan Menteri turut memaklumkan kepada pengetahuan Dewan bahawa kementerian sentiasa berusaha meningkatkan akses internet dan pemilikan peranti pelajar di seluruh negara, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Sehubungan itu, kementerian telah menyediakan capaian jalur internet dengan capaian 30 MB sehingga 100 MB kepada 10,066 sekolah.
Kementerian juga sedang dalam usaha menyediakan pencapaian internet teknologi Very Small Aperture Terminal (VSAT) kelajuan 30 MB bagi 141 sekolah yang tiada infrastruktur jalur lebar di kawasan berkenaan. Pemasangan dijangka siap Februari depan. Semua universiti awam telah memberi pengurangan yuran asrama, aktiviti serta perkhidmatan kepada pelajar sekurang-kurangnya 15% bagi semester kedua sesi akademik 2019-2020 dan semester pertama sesi akademik 2020-2021. Ini menunjukkan universiti awam memberi kerjasama membantu meringankan beban mahasiswa berikutan tiada laporan dari mana-mana universiti yang tidak melaksanakan arahan berkenaan. Pengurangan yuran ini sebenarnya yang berhormat akan melibatkan jumlah sebanyak 70,290,088. Mengenai IPTS pula, seperti yang saya maklumkan tadi, penetapan yuran sebuah IPTS ini di bawah kuasa lembaga pengarah syarikat berpandukan kepada kadar yang telah diluluskan oleh KPT. Jadinya untuk makluman yang berhormat juga, IPTS ini tidak menerima sebarang subsidi daripada pihak kerajaan untuk menampung kos operasi mereka. Ketika menjawab persoalan Senator Datuk Seri Velpari Tun Samivelu, Menteri menerangkan kepengetahuan Dewan bahawa Kementerian Pengajian Tinggi telah menetapkan sebarang permohonan kenaikan yuran bagi Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS tidak dibenarkan bermula 1 Jun lepas. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Terus amalkan mengimbas kod MySejahtera di lokasi atau premis yang ditujui. Kita jaga kita. Saya Muhammad Cina Sami, selamat malam dan salam sejahtera.